Ahmad Academy. Sah selamat mudah patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Labursaham.com, labursaham.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Bertemu kita pada hari ini 9 hari bulan 11 2020 bagi sesi opening bell setiap hari Isnin. Setiap hari Isnin lah kan? Bukan setiap Isnin. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Moga sentiasa di bawah lindungan Allah SWT, dipermudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat, dan jauhi kita daripada wabak penyakit yang luar sana, insyaAllah. Amin, amin, ya rabbal alamin. So, seperti biasa, hari ini kita berjumpa lagi pada sesi opening bell hari Isnin, hari yang saya percaya ramai yang mungkin tidak sabar untuk menantikan pembuka tirai pasaran saham di Bursa Malaysia pada hari ini. Sebelum tu, saya mengucapkan tahniah kepada mereka yang telah hadir program pada hari Sabtu. First step, langkah pertama bagaimana anda boleh terjebak atau terlibat dalam dunia pelaburan saham yang sah dan patuh syariah yang ada dalam negara. Dan begitu juga semalam, saya ucap tahniah. Tepuklah, saya nak tepuklah kawan, terutama alumni yang dikasih tepuklah. Limit up, limit up, jumlah kehadiran seminar yang kita anjurkan pada hari Ahad, bersama Master Yus, limit up 3,000 penyertaan. Saya tabik screen, buat tabik pun saya tabik you all juga, menunjukkan bahawa you all memang sungguh-sungguh belajar. Jadi syabas dan tahniah saya ucapkan, dan percaya tak ada ruginya kan? Tak ruginya belajar ni. Ilmu ni bila kita ada dalam diri kita, kita mantapkan, kita repeat, barulah macam tu, macam tu. Saya seronok baca komen-komen feedback you all. Masya Allah, tabarakallah. Moga asbab you all bersungguh-sungguh belajar, moga Allah permudahkan segala urusan you all menjadi seorang pelabur yang bijak, pelabur yang bertakwa. Macam tak berhenti kelas tak berhenti kelas. InsyaAllah dalam tempoh 2 minggu ni saya tengah, insyaAllah ni kalau you all kalau you all nak cakap komen lah. Saya tengah berusaha untuk dapatkan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar, pengurusi Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Seperti Malaysia, dan juga orang kuat syariah juga, iaitu Tuan Wan Rumaizi. Yang Wan Rumaizi pernah live dengan saya, bersama saya masa program SC. Jadi saya tertarik dengan cara pendekatan beliau, juga berkongsi tentang produk-produk terbaru yang ada dalam pasaran, dan saya nak bawakan 2 tokoh ni. Ni 2 scholar, syariah scholar di Malaysia untuk bersama dengan kita. Siapa rasa okey, reserve date. Tarikhnya insya-Allah 22 hari bulan 11, hari Ahad. Okey, hari Ahad. Kita maklumkanlah kita maklumkan program ni, kita nak cerita tentang pelaburan-pelaburan syariah selain daripada saham. Apakah produk-produk lain yang boleh kita terlibat? Dan kita nak clearkan juga, masih ramai yang keliru dengan produk-produk yang tak patuh syariah ni. Jadi kalau tuan-tuan berminat, rasa okey nak sertai sama, boleh komen dengan ramai lah nak. Jadi senang, saya nak yakinkan yang bagi Datuk Daud untuk bersama kita, yang bagi Wan Rumaizi juga untuk bersama kita, insya-Allah. Alright. So saya ucap tahniah pula kepada you all yang bersungguh-sungguh belajar ilmu pelaburan saham. InsyaAllah 14 bulan ni kita ada program labur saham, dan tolong bantu saya sebar-sebarkan sepanjang tempoh PKPB ni. Dan sekarang PKPB dah hampir satu Malaysia, tuan-tuan. Bukan sekadar di Lembah Kelang dan Sabah, tapi hampir satu Malaysia. Alright. Jadi apakah akan terlihat kembalinya kerancakan pasaran saham seperti bulan 3, bulan 4 yang lalu. Saya kira semua kalau boleh doa yang naiklah saham. Jadi insyaAllah pagi ni saya cuba kupas apa yang berlaku sepanjang minggu lalu dan minggu ini. Dan insyaAllah saya akan kupas lebih detail sedikit tentang pembentangan bajet yang telah diumumkan pada hari Jumaat yang lalu. Okey, yang pertama, tapi saya nak umumkan yang pertama, iaitu pertama tentang Presiden Amerika Syarikat telah pun diumumkan. Kan? Joe Biden, Pak Biden korang ni memang Pak Biden tu Pak Biden telah pun mengumumkan, Pak Biden mengumumkan bahawa beliau telah pun menjadi Presiden Amerika Syarikat lah. Kan? Right? Amerika Syarikat. Itu yang pertama. Okey, itu yang pertama. Kedua, hari Jumaat lepas juga kita dapat saksikan bahawa pembentangan bajet 2021
merupakan bajet yang terbesar dalam sejarah. Alright? Yang terbesar dalam sejarah. Jadi walaupun orang cakap besar tapi tak dapat apa-apa pun kan. Yang dapat, mereka yang dapat, Alhamdulillah. Yang tak dapat tak apalah kan. Kita tak nak puas hati semua orang tuan-tuan. Tapi saya percaya apa yang mereka cuba bentangkan, ada benda perkara yang perlu ditambah baik dan sebagainya. Tapi pembentangan bajet 2021 ini saya lihat satu pembentangan bajet yang yang menyeluruh. Itu kataannya. Yang menyeluruh kan, yang melibatkan terutamanya di kalangan B40, di kalangan usahawan, di kalangan M40. Okey? Jadi kita tengah tunggulah bagaimana nak ramai yang request tentang pengeluaran wang KWSP. InsyaAllah hari ini saya difahamkan mereka akan umumkan bagaimana pengeluaran dari program Air Lestari memang telah pun dibenarkan keluar. Akaun 2, akaun 1 pula dibenarkan juga untuk keluar pada mereka yang memang memerlukan. Tapi satu perkara yang saya terkejut adalah melihat data. Mana dulu saya lihat data yang saya katakan 70% rakyat Malaysia tak ada 50 ribu dalam akaun EPF bila bersara. Tapi semalam data lebih mengejutkan lah 32%, alright, carum KWSP RM1,000 je dia. Itu memang membimbangkan lah. Kalau RM1,000 32% tu macam mana nak keluarkan RM500 tu kan? Jadi inilah mereka tengah melihat lah mereka tengah melihat bagaimana untuk membantu mereka-mereka yang memerlukan. Tapi saya tak nak cerita bab tu. Okey, saya tak nak cerita bab itu, biarlah mereka yang seharusnya bertindak untuk melakukan. Sebab tu saya kata kita tak puas hati, akhirnya rezeki ni kita takkan puas hati apa pun. Rezeki ni di tangan Allah SWT. Kita kena usaha. Kan? Kita kena usaha. Ni labur saham pun tak nak, tu pun tak nak, semua tak nak, semua nak dapat duit je. Akhirnya terjebak dengan skim cepat kaya. Kan? Akhirnya lagi jahanam. Sian. Kan? Masyarakat Malaysia ni disuka terlibat dengan skim cepat kaya, terlibat dengan alung, terlibat dengan benda-benda pelik. Kan? Sedangkan benda yang tak perlu. Bagi saya, kita tak cerita lah. Kita tengah cerita. Sebab bagi saya, kalau kita ada ilmu yang betul, kita boleh raih pulang yang baik dan dunia pelaburan. Betul-betul. Siapa setuju cakap saya ni? Siapa setuju? Ada ni, siapa setuju? Kan? Walaupun you simpan tu untuk, itu memang, itu simpanan untuk jangka masa bila kita bersara. Jadi sekarang, kita nak cerita sekarang ni. Banyak ruang peluang yang ada seharusnya kita cari. Kan? Janganlah marah saya. Saya nak beritahu benda realiti, tapi saya nak tanya ni alumni ni yang bersama saya pagi. Betul tak? Kalau dengan ilmu yang betul, kita boleh raih pulangan yang baik dan dunia pelaburan saham. Okey? Kita boleh raih dan pulangan pelaburan saham. Maksudnya, saya tak katakan pelaburan saham ni yang terbaik. Tetapi ini sumber alternatif yang boleh kita terlibat untuk menjana pendapatan. Syaratnya perlu ada ilmu dan fahami risiko pelaburan dan kita bertindak atas ilmu tersebut. Setuju? Siapa setuju kata setuju? Say kan? Tak payahlah kita nak berdebat bab ni. Nak berdebat pergi duduk selatan Mongolia sana tu. Tengok selatan Mongolia, jangan duduk kat sini. Sebab kita dilatih sebenarnya, pemikiran kita dilatih untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Right? Melalui pelbagai sumber yang ada, perniagaan, pelaburan dan sebagainya. So again, bajet dibentangkan bagi saya bajet yang menyeluruh, maksudnya melibatkan semua pihak. Kecuali yang T20 tu lain cerita lah kan. Tapi masih ada back advantage dekat tax dan sebagainya. So fine. Tapi apa saya nak cerita hari ni, alright, kalau kita lihat tentang keputusan presidential. Jadi dua perkara katalis telah pun diumumkan. Dua katalis besar telah diumumkan, iaitu pilihan raya telah selesai, bajet pun telah selesai. Sekarang nak usul ni telah pun dibentangkan, nak tengok nak diluluskan pembentangan yang telah dibuat. Of course perdebatan akan berlaku sebagainya. Okay, so benda tu boleh selesai lah. Tapi secara teorinya saya lihat ada beberapa perkara yang mungkin ketidakpuasan hati akan berlaku, tapi itu mereka akan selesaikanlah di parlimen. Selesai. So now, apa impact dia terhadap pasaran saham? Yang pertama, kalau kita lihat kemenangan Joe Biden. Right? Joe Biden pada hari semalam yang telah diumumkan, jom kita tengok apa yang berlaku pada pagi ini. Pasaran di Dow Jones pada pagi ini melonjak 290 mata, Dow Jones Futures 28,500 mata, peningkatan 291 mata, US 500 Futures, S&P 500 berada di pas 3,500 mata, meningkat sebanyak 39 mata, dan Nasdaq hanya meningkat 4 mata. Nasdaq itu. Okey, dari dua menunjukkan bahawa pagi ini atas kemenangan Joe Biden, kita akan lihat pasaran bertindak balas positif. Right? Bertindak positif. Jom kita tengok pasaran indeks futures yang lain selain daripada pasaran dengan tengok kulihat hijau.
Dow Jones 300, 500, S&P 500, 40. US Technology almost 200 points, menunjukkan pasaran menerima kemenangan Joe Biden. Dan kita lihat Nikkei, Hong Kong, semuanya positif, semuanya hijau. So apakah dia akan bawa ke bursa Malaysia sebentar lagi? Sama-sama kita nantikan. Okay? So far so good. Dan saya percaya saham-saham teknologi akan mendapat sambutan dan rebutan para pelabur. Sebab tu yang kita maklum, kita dapat minggu lepas pun saham-saham teknologi telah pun membuat breakout dan banyak saham-saham teknologi yang memberi pulangan yang baik pada minggu lalu. Jadi kita lihat apakah kesinambungan daripada pengumuman yang rasmi kemenangan Joe Biden akan memberi kesan positif terhadap sektor teknologi khususnya, sama-sama kita nantikan. But saya ada beberapa sektor yang kita akan go through hari ini based on budget. Saya ada mana tetamu saya, mana saya punya tetamu saya pagi ni. Dia dah siap belum ni? Saya tengah menunggu beliau sebenarnya sebab dia dah siapkan slide. Slide ni saya akan share dalam grup Telegram sekejap lagi. Okay? Kita dah siapkan saham-saham yang berkait rapat dengan bajet, berkait rapat dengan kemenangan Donald Trump ni. Sebentar saja lagi. Sebab so far saya tak nampak lagi untuk beliau bersama kita. Sebab saya nak share screen saham-saham yang kita dah buat summary. Ada anak summary sektor apa. Tapi of course yang pertama sektor yang kita lihat adalah sektor healthcare. Alright, peruntukan healthcare sebanyak 32 bilion ringgit, yang mana jumlah untuk vaksin sahaja 1 bilion. Okay, untuk healthcare sahaja 1 bilion. Jadi saya percaya ini akan memberi kesan positif terhadap sektor healthcare. Dan yang paling dinanti-nantikan tentang pengumuman windfall tax, yang mana tiada pengumuman tersebut. Bila tiada pengumuman tersebut, yang mana tapi mereka syarikat-syarikat ni secara sukarela membantu kerajaan dengan menyumbangkan 400 juta kan untuk pembekalan vaksin ni, sebagai pembekalan vaksin dan barang-barang yang diperlukan, itu saham seperti Kosat, Harta Lega, Supermax, Top Glove ni. Ini satu perkara yang positif lah terhadap pasaran, kerana pasaran menantikan bahawa akan adanya pengumuman tentang windfall tax, tapi tiada benda itu berlaku. Sebab itu kita dapat lihat saat akhir pada hari Jumaat, saham-saham Glove membuat lonjakan. Apakah pada minggu ini saham ini akan kembali rally? Ini yang kita akan nantikan. Kan? Dan dengan jumlah peningkatan COVID-19 bukan sekadar di Malaysia, di seluruh dunia dan di Amerika Syarikat sendiri telah pun melepasi 100,000 mereka yang dijangkiti dan tempoh sehari. Ini satu perkara yang sebenarnya membimbangkan tuan-tuan. Tapi of course dari segi positif impactnya terhadap sektor healthcare. Jadi kita akan lihat sebentar lagi. Begitu juga dengan sektor-sektor lain. Kita dah siap lah. Wan Farah pun telah bersama dengan saya. Saya tak nak melengah masa. Wan Farah salah seorang penulis di The Capital. Kan, yang daripada alumni yang selalu dapat write up hampir setiap pagi. Inilah orangnya yang gaji setiap pagi membuat summary apa yang saya bercakap di Facebook atau di mana-mana sahaja. Beliau yang berfungsi dalam Telegram kepada alumni khususnya. Right, so Wan Farah, mungkin saya mengundang dia pagi ni sebab saya tahu dia dah siap dah. Write up semua saya kata. Saya bawakan, saya kenal kalau orang yang selalu berkongsi di balik tabir tu tuan kan. Biasa orang tak kenal lah. Hari ini saya kenalkan beliau yang selalu di balik tabir. Mungkin saya silakan kepada Wan Farah untuk berkongsi tentang sektor-sektor yang ada kaitan dengan bajet yang telah diumumkan dan saham-saham yang berpotensi. Tuan-tuan, saham-saham ini bukan suruh beli. Saham-saham yang ada kesan positif terhadap pembentangan bajet yang telah diluluskan. Yang telah dibentangkan, diluluskan tak salah. Lain dibentang lulus lain. Yang telah dibentangkan pada Jumaat. Silakan Cik Wan Farah kita. Apakah sektor-sektor yang boleh kita lihat? Saham-saham manakah yang ada kaitan ataupun impak terhadap bajet yang telah dibentangkan? Assalamualaikum, selamat pagi. Boleh dengar ke Haji? Boleh, clear. Sila. Hari ni saya nak share lah, ada lebih kurang 16 poin untuk kita boleh kaitkan dengan arah tuju melalui bajet 2021. So yang first kali hari tu macam Haji sebut tadi tentang glove. Haji macam mana nak share screen? Macam nak share screen je. Pas dekat grup kita, nanti tim kita tolong share screen. Nak share dah. Dah. Okay, tim tolong bantu Wan Farah.
Okay, ada 16 poin Wan Farah. Sementara nak tunggu sikit, Ya. apakah poin, teruskan poin yang ada. Okay, yang first kali hari tu sebab top glove hari tu macam saham-saham glove banyak dia orang macam mencuba untuk buat reversal kan. Tapi dia macam hold kejap sebab sekejap. Saya mungkin akan share pergerakan saham glove tu Wan Farah. Saya tunjukkan carta sekarang. Ini yang berlaku di saham Top Glove yang mana dia consolidate for a while. Alright, dia berehat agak lama daripada bulan Julai sehinggalah bulan ini selepas adjustment lah selepas adjusted price. Jadi dia consolidate dan dia hanya bergerak. So kita nampak pada mana dia nak pergi ni kan. Mana arrow nak pergi, nak naik atas ke nak naik bawah. Tapi kita dapat saksikan bahawa the reversal candle appear on Thursday and Friday. Alright, betul-betul berdetak sokongan dan membuat lantunan pada hari Jumaat. Begitu juga dengan saham Supermax. Alright, kita go through 3-4 saham. Apa 4 saham utama yang memberi sumbangan kepada kerajaan semula? Empat saham tu Harta, Top Glove, Supermax dengan Kosan. Alright, so you can see here berlega-lega di tahap sokongan, sideways juga, terlajak sedikit, lantun semula hari Khamis dan Jumaat membuat reversal candle dan ulangan 10% on Friday. Itu saham Supermax, Harta Lega. Let's go through. Ni nampak pergerakan Harta Lega pun masih consolidate sideways sekian lama. Right? Dan apakah positif tentang tiadanya windfall tax akan melonjakkan pasar saham ini? Sama-sama kita nantikan. Harta, Supermax. Satu lagi ya, Puan Farah? Satu dah Harta, Top Glove, Supermax, Kosan. Kosan. Ini semua leader leader dalam pasaran pun sama. Semuanya dan Kosan juga berlega-lega di tahap sokongan support. EMA 50 membuat reversal juga pada hari Khamis dan Jumaat. At least nak kata breakout belum breakout lah, it's just a reversal candle. This what happened on Thursday and Friday kesan daripada pembentangan bajet. Alright. Okay, itu yang berlaku. So that's the first. Silakan Farah, slide you dah ready. Sekejap, saya nak kena keluar dulu. Salah. Sebab hari tu pun Glove macam dia orang macam pelabur macam was-was sebab tak nak meneruskan kenaikan pun disebabkan dia orang worry tentang windfall tax. So sekarang instead of dia orang kena bayar windfall tax yang menelan belanja bilion, so dia orang bagi sumbangan 400 juta lah, 4 syarikat ni. So that's the first one for untuk glove sector. Dan of course untuk vaksin. Ada slide untuk vaksin? Ada. Saham-saham yang kira rapat dengan sebab kerajaan memberi insentif kepada syarikat-syarikat pengeluar, sekiranya syarikat-syarikat di Malaysia juga dapat mengeluarkan vaksin ataupun selain kita import vaksin itu daripada luar negara, ada insentif yang diberikan terhadap sektor ini. So syarikat-syarikat mana yang tersenarai dalam syarikat vaksin tu? Yang paling orang kata digemari tu Bintai, di Pharma. Pharma, tapi ada setengah syarikat tu dia orang tak ada kilang pun untuk membuat proses pembotolan tu. Dia kena berbalik kepada faham bisnes tu lah. Okay. So ini antara tiga tu ada juga untuk PPE Ini untuk barang-barang kelengkapan. Selain mana dalam healthcare ada glove, ada ubat, ada produk-produk lain, sanitizer, PPE. So ni antara syarikat-syarikat yang terlibat untuk PPE set SCGM, PK, Ocean Cash, Notion, Kelly, Comac. Ni antaranya tu ada banyak lagi. Ni yang telah disenarai pendek oleh Cik Wan Farah kita. Alright, interesting. Let's see nanti. Ini syarikat yang pharmaceutical di Pharma Niaga, Bintai, Hoa Genting, CCM, YPSA. Alright. Dan dah satu bursa dah ni macam mana ni? Okay, seterusnya Wan Farah. So lepas tu kerajaan juga memperuntukkan 1 bilion untuk package galakan teknologi. Kebanyakan senarai-senarai ni kebanyakannya dekat area Batu Kawal lah untuk buat R&D elektronik. So yang ni pun bukan by call. Ni semua untuk buat saham kajian lah. Okay. Next point,
pengecualian duty stamp ni untuk kerajaan nak galakkan orang-orang nak beli rumah yang pertama. So it's like yang below 500,000 ni dia orang akan dapat beli rumah dengan cara tak payah bayar duty stamp. Okay. So kebanyakannya kaunter syarikat-syarikat properties akan mendapat tempias lah. Betul. Walaupun sebab sektor property atau sektor yang memang agak perlahan kesan daripada pandemik dan sebelum ni pun. Jadi ini antara galakan. Tapi tuan-tuan janganlah bila tengok ni kita boleh beli, tidak kerana ini semua jangka masa panjang, bukan jangka masa shortcut hari ni saham-saham yang akan naik. Ini yang kita nak tahu apa impact terhadap, dan banyak lagi sektor property yang ada di Malaysia. Tapi ini antara senarai syarikat-syarikat yang kita lihat aktif didagangkan di Bursa Malaysia. Alright, okay, next. Begitu juga dengan construction, kerajaan pun nak cuba menggalakkan ekonomi, tapi at the same time sekarang masih lagi dengan keadaan COVID ni kena settle dulu lah, baru betul-betul boleh fokus kepada terhadap tadi sektor properties, dan baru dia boleh fokus dengan sektor construction yang mana projek-projek yang hari tu kerajaan postpone tak boleh nak teruskan, so kini dah dijangka untuk diteruskan lah. Dalam itu juga sebenarnya kita dapat lihat ada certain stock yang bergerak naik pada hari Jumaat sebelum penutup. Ini kesan dia sebab ada pengumuman tentang projek yang mana akan dilaksanakan semula. Alright. Sebab kena ingat kita bajet 21 ni bukan sekadar bajet 2021, tapi insyaAllah ini adalah bajet yang pertama, bajet tahun pertama bagi rancangan Malaysia ke-12. Right, untuk the next 5 years. Alright, okay, teruskan. Yang ni syarikat-syarikat yang terlibat juga dengan berkaitan dengan healthcare, tapi kali ni kita dah start COVID, dah start ada sebuah test kit saringan sendiri yang mana MyEG dia orang pun kita boleh beli test saringan tu, kita test sendiri kat rumah, so tak payah pergi hospital ke klinik untuk test benda tu. So ini antara banyak teknologi yang nak mempercepatkan untuk buat testing supaya dapat keputusan yang lebih pantas. So ni syarikat terlibat, okey. Lagi? Ini antara yang terlibat lah. And then skim pembiayaan teknologi hijau dengan dana 2 bilion untuk tahun next year sampai 2022. So dijangka syarikat-syarikat yang berkaitan dengan green teknologi, solar semua pun akan mendapat tempias lah. Alright. Betul, ni benda yang kita dah kongsikan sebelum bajet antara perkara yang kita jangkakan. So benda ni berlaku. Alright, we see how. Alright, next. Sekarang 1.5 bilion diperuntukkan kepada golongan B40 untuk mendapat kemudahan langganan internet. Sebab apa? Sebab sekarang kan COVID, so kebanyakan orang macam student-student dekat yang golongan B40 ni, dia orang tak mampu nak teruskan pembelajaran dia orang dengan secara online. So kerajaan bagi peruntukan ni untuk fokus kepada golongan B40 lah. Tapi at the same time orang-orang yang berkemampuan ni of course mereka juga akan menggunakan internet kan. So secara tak langsung bukan sahaja company yang berkaitan dengan communication, tapi yang buat servicing communication pun akan mendapat tempias juga. Okay. Dah nampaklah pergerakan-pergerakan saham-saham ni pun antaranya saya nampak seperti VSTech sebenarnya yang membuat pergerakan. Kan? Dan VSTech juga antara syarikat yang mengumumkan prestasi yang baik baru-baru ni. Next one, dah semua benda pun online, so kerajaan juga nak membudayakan transaksi kewangan secara secara talian. So company-company yang menyediakan sistem tu macam revenue dengan GHL ni, diorang pun akan mendapat tempias jugalah. Good. Ini dah bergerak pun sebab tu GHL berada di 50 high. Dah all time high sebenarnya GHL. Cuma pull back. Apakah akan terus melonjak naik? Dan revenue juga signal reversal telah pun muncul pada hari Jumaat. Let's see what happen today. Ini pun antara perkara penting ni. Lepas tu untuk saham-saham yang berkaitan logistik pun kerajaan pun dah sekat dah hanya
syarikat logistik yang dah didaftarkan dan yang dapat AOE ni saja yang boleh meneruskan perkhidmatan diorang lah. Okay, TL Logistics, okay. And then yang ni lebih kepada peruntukan MINDEF dengan KDN yang mana tentang untuk kita punya bahagian defense lah. Lepas tu banyak cyberbully sekarang. Jadi syarikat yang membuat sistem untuk menjaga cyber security pun akan mendapat tempias. Betul. Ini lebih kepada sektor kesihatan. Selain daripada akaun KWSP2 boleh buat pengeluaran untuk beli takaful, government juga bagi macam skim untuk macam orang yang dah kena buat dialisis pun ada peruntukan untuk diorang. So saham takaful juga dijangka akan mendapat tempias. Okay. Yang ni mungkin kita tak belilah kot saham ni sebab mahal kan, tapi still kita boleh lihat dari sudut kaitan related dengan peruntukan untuk RMT, which is diorang akan bagi susu lah untuk student-student yang tidak golongan yang kurang berkemampuan ni. Ada lagi kalau saham makanan ni ada lagi yang boleh kita perhatikan. Kalau dua tu memang besar, memang diorang lah kos yang besar kan. Mungkin kita boleh lihat juga dari segi produk-produk consumer yang lain yang mungkin terlibat dengan bukan sekadar bekalan susu ni kan, makanan mana makanan ni ayam, susu, benda-benda ni bukan sekadar dua syarikat ni, ada banyak syarikat-syarikat lain, tapi of course mereka ni lah syarikat agregasi yang akan dapat benefit kerana pengeluaran yang besar yang boleh mereka keluarkan, okay, dan boleh sampai produk-produk ni kepada mereka yang memerlukan, right. Yang ni 30 juta diperuntukkan melalui 200 e-rebate untuk isi rumah membeli penyaman udara atau peti sejuk ni pun sama juga, lebih kurang kepada consumer jugalah, sama macam yang tadi juga nak menggalakkan pergerakan ekonomi. Okay, that's good. Okay. Itu je. Okay, insyaAllah siapa alumni insyaAllah kami akan Wan Farah akan buat write up ni, summary write up ni nanti, dan saya akan kongsikan dalam grup Telegram kepada semua alumni insyaAllah, dan juga dalam grup Sembang Saham insyaAllah. Alright, tapi syarat dia you all kenalah, ni ramai kat 3,000 orang tapi nak klik button share pun tak nak free semua, tapi nak klik button share takut. Mesti ada 1,000 share, sebab semua tekan button share baru kita share dalam grup Telegram. Okay, kan? Okay, baru kita share nanti. Alright, itu yang dibentang oleh sebenarnya menunjukkan bahawa banyak sektor yang terlibat. Tapi saya ulang, benefit ni, apa yang kita nampak kesan positifnya terhadap syarikat tersebut, dapat belum dapat tu belum tentu. Ini potensi saya tuan-tuan. Kita tak beli based on apa yang kita dengar, tapi inilah kajian-kajian yang perlu kita buat, persediaan-persediaan yang perlu kita buat sebelum kita buat sebarang keputusan. Okay? Jom, kita ada 2 minit lagi pasaran sebelum dibuka. Antara saham-saham selain daripada saham-saham yang ada tu, saya percaya kita lihat pada hari Jumaat ada pergerakan-pergerakan saham akhir yang aktif didagangkan di Bursa Malaysia. Antaranya kita akan lihat saham seperti FPG Group, Farmpac Group, ni ramai dia, Haji bila nak naik saham ni kan, FPG Group, saham JCY, saham apa lagi, saham Greatech yang telah membuat cubaan untuk all time high. Kita tengok saham-saham ni pada pagi ni sebentar lagi. Right? Dan untuk itu saya nak share screen apa yang berlaku lagi 1 minit di pasaran global, masih positif, looking good untuk pasaran global. Alright, kita akan go through apa yang berlaku juga di pasaran futures market kita, KLCI kita. Alright, pada pagi ni let's go through sebelum 1 minit lagi pasaran dibuka pada pagi pas bursa derivatif futures market, apakah FKLR kita positif pada pagi ni? So far yes, positif 14 mata, 15 mata. Sesi dagangan di bursa pembuka dari segi pasaran hadapan, futures market telah pun dibuka dan sekarang berada depan daripada cash market. Kalau saya melihat ini, saya menjangkakan bursa akan dibuka tinggi. Let's go through apa yang berlaku di bursa pada pagi ini. Sekejap Alright, tepuk sikit. Pasaran telah pun dibuka. Alright. Jom kita tengok apa yang berlaku di pasaran saham kita, di Bursa Malaysia kita.
Indeks KLCI hanya naik 1 mata berbanding pasaran hadapan yang naik 14-15 mata. Jom kita tengok apakah saham yang paling untung didagangkan, yang paling aktif di bursa pada pagi ini. Yeza, Gratek terus. Tahniahlah kepada pemegang saham Gratek. Kita nampak saham Glove dalam radar pada pagi ini. Yes, BAT, Dutch Lady. Tak belilah kan Dutch Lady. Harta Lega. Kita ada Harta Lega 20 sen sesaham. Kita ada Gratek 17 sen sesaham. Wah, Gratek ni luar biasa kan. Siapa ada Gratek lagi? Siapa simpan Gratek peram? Supermax. Kita ada Comfort, kita ada Kosan, kita ada K+, kita ada Rubberex, kan? Ini semua saham-saham Glove menguasai pasaran pada pagi ini. Dan kita juga ada saham teknologi, kita ada Maseng. Maseng dalam radar. Kita ada Prelazers, ACGM. Tuan-tuan nampak tak? Semuanya kesan daripada pembentangan bajet dan pagi ini semua saham-saham kait rapat dengan healthcare melonjak naik pada pagi ini. Okey? Itu yang berlaku. Jom kita tengok saham yang paling aktif didagangkan di bursa pada pagi ini. 4 mata, 400 juta. Wow, baru 1 minit dah 400 juta. Oi, 80. Ni saya tahu ramai yang ada 80 kan, saham 80. Alright, 80 juga terlibat dengan Glove. Right. Ni saham spekulasi lah. Saham 80 hari Jumaat 13 sen 12 sen. Hari ni dah 15 sen. Ni saham speculation lah tapi saham 80 juga aktif didagangkan. Saya tahu ramai ada saham-saham ni kan. Tu masing-masing lah tak nak cerita lah. 80 15 sen sesaham. Okay. Dengan jumlah yang besar pada pagi ni 72 juta saham. Kita ada Kangaroo juga terlibat, Maseng. Pun sama lah tuan-tuan kalau tuan-tuan lihat Solution. Alright, saham-saham dalam radar antara yang aktif. TDEX dalam diam, TDEX 19. Wah, saham-saham murah kembali Saya baru perasan. TDEX 19 sen. Saya tahu dia ramai ada TDEX kat ni. Ini semua saham-saham yang penny yang jatuh hari tu, hari ni make a comeback. Kan? Apakah disebabkan oleh PKPB? Ramai di rumah, work from home. Tapi kalau saya lihat tuan-tuan, saya lihat jumlah dagangan pada pagi ini agak menarik kerana dia dah 500 juta untuk 3 minit pertama. Jadi satu jumlah yang aktif didagangkan di bursa. Apakah kesan orang duduk rumah kan sepanjang 1 bulan ini. Jadi kita lihatlah apakah kembali rancaknya pasaran. Indeks kita ada 6 mata. 395 saham yang naik, 277 yang tidak berubah, 107. Saham apa yang dah untung pagi ni? Saya dah hadir dah, saya dah untung pagi ni. Dah berstatement nak jual dah ni. Cari dia breakfast lagi di pagi hari. Kena tekan depan you all juga. Tak payahlah kan, kita terbakar pula kan. Okey. Sama pagi ni, you ada untung pagi ni. Haji Maseng, selamat Hari Raya. Maseng nampaknya, ramai juga Maseng ya. Kita tengok bola seronok kan. Tengok bola tak dapat duit tuan-tuan. Tengok saham insya-Allah boleh dapat duit. Betul tak? Tu saya tak tengok, saya ni peminat bola juga tapi tak tengok bola sangat. Saya tengok result je. Saham saya tengok dia. Sebab saham ni boleh bagi kita pulangan yang baik kan. Duduk rumah pun boleh bagi duit. Alhamdulillah. Kan? Jadi ni alternatif yang kita ada yang boleh kita terlibat. Maseng, Saintech, JCY, Gratek. JCY, tengok JCY apa berlaku kat JCY pagi ni. JCY. Mana found pack hari tu? JCY 73 sebab hari tu dah naik 10% kan, laju sangat. So dia rehat balik lah. Kita ada JCY, kita ada FPG Group. Wow, FPG. Tahniahlah kepada FPG. 10% minggu lepas dan minggu ni. Kan, kita tengok carta dia. Breakout on Friday. Tapi hati-hati, just extra careful. Tapi ini saham bukti hidup lah kepada yang mereka yang hadir program webinar labur saham. Alright, yang kita anjurkan minggu lalu. Ini antara saham kajian kita, harga ketika itu baru sekitar 90 sen. Kan? Hari ini dah RM15. Siapa kata tak boleh dapat 10% sebulan? Right? Kan? Ini 4 hari tapi saham dah ni berhari-hari. Apakah cubaan untuk melepasi tahap rintangan 122 ni sekian lama ni?
Dia berehat lama, sekian lama tu baru 3 bulan kan. Dia tidur sideway ni. Apakah dia mampu untuk menujah ketinggian baru? Sama-sama kita nantikan nanti. Alright, saat ni dah 2, 4, 6 hari berturut-turut dia naik, saya percaya akan berlakunya pullback. Alright, sebab dah naik 6 hari berturut-turut, dia akan berehat. But anyway, kepada mereka yang tangkap saham ni ketika buy on dip, seharusnya dah dapat 10% lagi bagi pembuka tirai pada bulan bulan November. Alright, November so far November rain. Tapi saham-saham bagi duit yang baik. Dia bagi rain duit hujan duit. Hujan duit. Alright, hujan duit. Okay, 6 mata. Alright, let's see apa yang berlaku dekat pasaran sekarang. Sama saham-saham murah lah. Masih ini sebab apa? Korang masuk balik market ke apa? 700 juta, 100 million share, 100 juta setiap 1 minit ni. Kadang pasaran sekarang. Itu yang berlaku di pasaran kita pada pagi ni. Okay, saya percayalah ramai dah tersenyum riang lah pagi ni Dan siapa dah achieve bulan 11 punya target 10%? Siapa dah capai? Sepatutnya dah bercapai dah ni. Kan? Dah tercapai dah. Sebab memang pasaran pada minggu lepas volatile, tapi volatile dalam keadaan uptrending. Okay, dalam keadaan uptrending. Okay. Pagi ni 3-4 saham semua hijau dah ni. Menarik ni. Menarik, tertarik. Memang the bomb. Okay. ACO tadi dah rada Wan Farah juga. ACO pun aktif didagangkan di bursa. Kan? Kita tengok saham-saham teknologi yang lain, saya RG Tech. Hari tu breakout. Apakah ini akan cuba untuk membuat reversal? Apa saham-saham you all pagi ni? Okay. Boleh share sikit saham-saham you all? MPI tak berhenti lagi. Okay. 7 mata. Gats juga tak berhenti-henti Gats ni luar biasa. Kagum saya tengok kenaikan Gats. Okay, kenaikan saham Gats. Okay, ini luar biasa lah. Tu dia. RM1 pergi RM1.8 dalam masa 4 hari. Masya Allah. Right? Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Saham Gats. Okay. Kita ada saham GHL masih meneruskan aliran meningkat. Yes, alhamdulillah. Mana saham-saham yang di dalam summary kita. GHL RM3 sesam. UWC, Vitrox, K-Power. Semua saham-saham sama lah tuan-tuan. Saham-saham biasa-biasa yang biasa-biasa kita kaji lah. Saham-saham memang favorite stock lah. Nampaknya yang berada dalam radar antara saham paling untung pada pagi ni. So anyway, selamat Hari Raya, maaf zahir batin lah saya ucapkan kepada semua. Kan, itulah saya bercakap, macam mana dah naik, senyum je lah kan. Bila turun, semua sedih. Bila naik, syukur kan. Tapi saham macam itulah, naik turun. Tapi kalau kita faham perniagaannya, kita tahu apa yang kita lakukan, kita boleh tenang-tenang aja. Okay, right guys, semoga sesi hari ini bermanfaat. Okay tak sesi hari ini? Some ideas dan kita dah shortcutkan untuk mudah faham apakah saham-saham yang memberi kesan positif terhadap bajet yang telah diumumkan. Anda dapat lihat sendiri tadi summary yang kita lakukan. Moga summary itu memberi kefahaman dan kemudahan kepada you all semua. Alright. Okay. K-Power. Perhatilah ni semua saham-saham kita dah bawa kepada alumni kan. Korang tak nak kaji K-Power, SIB, saham-saham yang kita bawakan owner untuk cakap dengan you all lagi. Kan. Tak nak tengok. Nak juga saham-saham murah-murah. Tak apalah, terpulang lah tak nak marah. Kan. Rezeki apa kata usaha dan rezeki masing-masing. Plantation, yes, CPO breakout minggu lepas, tetapi CPO meningkat naik, saya percaya akan berlakunya pengambilan untung before we can see saham pelandangan. Pelandangan berada di paras yang baik, tapi berlakunya pengambilan untung pada hari Jumaat. FCPO turun, jadi saya percaya akan berlakunya pengambilan untung for a few days before kita nampak saham peladangan. But so far so good. Saya dah keluar, saya akan berhati balik saham-saham peladangan insya-Allah. Okay. Saya dah keluar dah, saya dah share pun kan kat bahagian komen-komen. Kalau siapa yang nampak, you nampak lah. Kan, alhamdulillah. 5 angka profit terhadap saham peladangan. Dan saya percaya akan berlaku pengambilan untung kerana a few days dah naik, dah beberapa hari dah naik, akan berlakunya penurunan pengambilan untung before kita tunggu any reversal signal untuk kita masuk pasaran semula. Alright. Okay guys, terima kasih banyak kerana bersama dengan saya pada pagi ini.
Moga sesi hari ini bermanfaat pada semua. Hampir 3,000 orang live kita pada pagi ni. Memang nak breakout aja ni kan. Tapi share belum 1,000. Selalu share tak apa 1,000 kita tak share slide tu nanti. Kan. Okay. So selamat berdagang, selamat melabur. Okay, tanyalah. Alhamdulillah tengok saham-saham teknologi tu. Allah MI make a comeback, Vitrop, semualah saham-saham tech guys. The tech, healthcare, dua sektor yang masih saya tak pernah lekang dari mulut saya. Kan, bukan hari ni dah, setiap minggu dua sektor utama kan. Jadi fokus pada sektor ini untuk you raih pulangan yang luar biasa. Masya-Allah, tabarakallah. Luar biasa. Itu dia Harta Lega 56 sen sesaham, Supermax 30 sen sesaham, kembali ke RM10. Alright, Comfort 22 sen sesaham. Mana saya tahu kau tak beli saham tu, kau beli HLT kan? Mana HLT korang? HLT 6 sen, RM1.65. Alright, saham-saham glove rancak dagangan di bursa pada pagi ini. Alright, anyway saya ucapkan selamat melabur, selamat berdagang insya-Allah pada mereka yang zero. Alright, pada anda alumni semua tolong bantu saya sebar-sebarkan sesi program labur saham. Alright, pada hari Sabtu ini 14 hari bulan. Hari Ahad insya-Allah ada program first step. Itu saya nak bagi percuma je. Sepanjang tempoh PKPB ni insya-Allah saya nak anjurkan beberapa program percuma. Dan kepada alumni tunggu besok 11.11 sale. Besok 10 sebelah hari Rabu 11 ada sale, ada mega sale yang kita akan tawarkan kepada alumni, terutama mereka yang nak recharge semula, mereka yang nak recharge program TTC, recharge program MT, program The Protege kan, dan program macam-macam program lah. Dan buku kita akan pre-launch semula buku technical analysis dalam masa terdekat. InsyaAllah juga kita akan lancarkan pre-order pada 11/11. Daripada kau sale beli kat tempat-tempat shopping tu, jom kita sale, kita shopping ilmu. Pada 11/11. So standby tentang sale yang saya akan umumkan, alright. Tentang perkara pagi ni 29 saham momentum dikeluar lah. Saya nak share sikit lah momentum share yang ada ni. Macam mana saya nak share screen tak boleh ni? Sekejap okay, saya nak share screen momentum screening yang ada dalam grup Telegram pagi ni. Oi, futures 18 mata. Alright, jap saya nak share dalam Zoom alumni Zoom client RHB. Pagi ni je kita ada 30 saham momentum yang bergerak dalam screener menunjukkan pasaran aktif pada pagi ni. Menunjukkan baguslah. Kan? Segar bugar pergerakan pada pagi ni di screener yang ada pun samalah saham-saham yang sama yang kita nyatakan tadi Wah, di Pharma pun naik banyak pagi ni masya-Allah. Lah. So tahniah kepada semua yang meraih pulangan yang baik. Alright, let's go through kita fokus pada saham-saham kajian kita. Saham Gratech all time high Gratech all time high. Tahniahlah kepada Gratech. 86 dah, daripada harga tu RM2 dah RM8.60. Right? Jadi banyak saham-saham, dan cuma saya nasihatkan jangan mengejar pasaran. Even though market is looking good, 11 mata sekarang, cuma just extra careful. Biasanya market akan pull back before can go higher. Okay, but so far alhamdulillah indeks berada di paras 1531, peningkatan 12 mata pada 15 minit pertama. Jumlah dagangan telah pun melepasi 1.3 bilion unit saham didagangkan di bursa. Dan saya doakan kepada semua yang punya ilmu, yang bertindak dengan ilmu, saya doakan anda memperoleh pulangan yang baik dan dunia pelaburan saham kaya berjaya dunia dan akhirat, insya-Allah. Okay guys, terima kasih banyak. Kita jumpa lagi pada sesi esok. Farah ada cakap apa pesanan kepada mereka? Farah dia malu. Okay, thank you guys. Terima kasih kepada Wan Farah. InsyaAllah Wan Farah akan write up dekat posting Facebooknya dan juga akan share dalam grup Telegram insyaAllah, dan juga grup Sembang Saham. Alright, semoga ia bermanfaat kepada anda semua. Jadi pelabur bijak, jadi pelabur yang bertakwa. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy. Selamat, mudah, patuh, syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani. Asri Ahmad Academy.
labursaham.com. Labur Saham.